Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Apa kabar Anda semua? Saya harap semuanya sehat dan sentiasa peka dengan perkembangan politik tanah air kita, terutamanya di Sabah yang kini semakin panas menjelang pilihan raya negeri ke-17 ataupun PRN 17. Hari ini kita ingin mengulas satu kenyataan politik yang nampak macam biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya cukup penting dan penuh dengan makna-makna yang tersirat. Dua parti politik Sabah, APKO dan PBRS, tiba-tiba muncul dengan satu kenyataan bersama. Tetapi adakah ini benar-benar perjuangan untuk rakyat Sabah ataupun sekadar mainan politik sebelum pilihan raya? Mari kita kupas lebih lanjut bersama-sama di dalam video kali ini. Baru-baru ini Presiden APKO Datuk Iwan Benedik dan Presiden PBRS Datuk Arthur Joseph Kurup mengeluarkan satu kenyataan bersama yang menyatakan bahwa aspirasi tempatan haruslah dijadikan asas dalam perundingan gabungan politik menjelang PRN 17. Dalam kenyataan itu, mereka tekankan bahwa suara rakyat Sabah perlu diangkat dalam setiap perbincangan politik dan bukan sekadar menjadi pengikut dalam gabungan besar yang didominasi oleh parti dari Semenanjung. Katanya pendekatan ini tidak boleh menjejaskan kestabilan politik dan keharmonian rakyat sebab dua elemen ini penting untuk membangunkan masa depan Sabah dan juga untuk memastikan Malaysia sebagai sebuah persekutuan menjadi lebih baik dan juga adil. Mereka juga ada cakap yang APKO dan PBRS akan terus menyumbang kepada perpaduan rakyat Sabah sambil memainkan peranan sebagai jambatan antara Sabah dan Putrajaya. Maksudnya mereka ini ingin menjadi suara Sabah dalam kerajaan persekutuan, menjadi penghubung yang konsisten dalam memperjuangkan isu-isu penting macam Perjanjian Malaysia 1963 atau yang kita lebih kenal sebagai MA63. Dalam kenyataan itu juga mereka menyebut perjuangan Sabah First memerlukan kerjasama semua parti politik di Sabah dan usaha ini perlu dijalankan melalui perundingan yang bijaksana antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri dan bukanlah melalui konfrontasi. Kalau kamu pikir ini hanya retorik yang biasa, coba tunggu dulu. Iwan dan Arthur juga menyatakan bahwa APKO dan PBRS telah menyuarakan pelbagai isu Sabah melalui platform gabungan mereka masing-masing, termasuklah di dalam Kabinet Persekutuan. Dan yang menariknya mereka mendakwa bahwa 9 tuntutan di bawah MA63 telah pun berjaya diselesaikan oleh Kerajaan Madani hari ini di bawah kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Manakala 4 lagi telah diselesaikan oleh kerajaan terdahulu. Mereka janji akan terus memperjuangkan tuntutan selebihnya dan juga mahu pastikan pendekatan Sabah First atau Sabah yang pertama diterapkan dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13 yang akan bermula pada tahun 2026 hinggalah tahun 2030. Oke, sekarang mari pula kita tambah lagi sedikit latar belakang untuk kita sama-sama faham konteks penuh kenyataan ini. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, APKO memang agak lantang dalam memperjuangkan isu MA63. Iwan Benedik sendiri pernah beberapa kali menyorakkan kebimbangan bahwa Sabah masih tidak menikmati sepenuhnya hak seperti yang termaktub dalam perjanjian tersebut. Tahun lepas, beliau pernah menyebut dengan tegas bahwa pengembalian kuasa otonomi kepada Sabah bukanlah satu pilihan tetapi itu adalah satu keperluan. Katanya tidak ada makna kalau Sabah dan Sarawak hanya disebut dalam retorik politik tetapi tidak diberikan kuasa sebenar. PBRS pula sejak zaman kepimpinan Tan Sri Joseph Kurup, ayah kepada Arthur Joseph Kurup, memang konsisten memperjuangkan pembangunan luar bandar, infrastruktur, pendidikan di pedalaman dan hak tanah adat ataupun NCR. Tetapi persoalannya, adakah suara mereka benar-benar didengari dalam Kabinet Persekutuan selama ini? Sebab itu, bila sekarang tiba-tiba mereka tampil dengan kenyataan seperti ini, menyatakan bahwa suara tempatan patut menjadi asas rundingan gabungan, ramai yang mula bertanya, kenapa baru sekarang? Kenapa bukan dari awal lagi?
Dan yang lebih penting, sejauh manakah komitmen ini akan diterjemahkan di dalam bentuk tindakan sebenar? Kita kena jujur, APKO dan PBRS bukanlah parti besar dalam konteks nasional. Tapi mereka berada dalam kerajaan persekutuan dan secara teknikalnya mereka ada kedudukan untuk menyuarakan pandangan. Tetapi selama ini bila isu-isu besar macam hak minyak dan gas, pelaksanaan proyek infrastruktur, ataupun pelantikan jawatan-jawatan penting di Sabah, di manakah suara mereka? Adakah mereka cukup tegas ataupun mereka hanya mengangguk setuju dengan keputusan yang telah pun dibuat oleh pemimpin di Putrajaya? Tambahan pula, ramai rakyat Sabah masih lagi skeptikal. Mereka kata ini semua hanyalah kenyataan menjelang pilihan raya. Sabah First, sudah berapa kali slogan itu dicanang, tetapi hasilnya mana? Masih lagi belum memuaskan. Isu bekalan air dan juga elektrik, kemudahan jalan raya di kawasan luar bandar, dan ketidakpadanan antara hasil negeri dengan budget yang diterima daripada pusat, semuanya masih lagi belum selesai sampailah sekarang. Dan satu lagi soalan penting yang perlu kita fikirkan bersama, adakah kenyataan ini satu bentuk tekanan kepada parti-parti lain di Sabah, terutamanya GRS dan Warisan? Adakah APKO dan PBRS cuba menyatakan bahwa mereka lebih Sabah-sentrik berbanding dengan parti-parti lain yang mungkin lebih terikat kepada kehendak pusat? Kalau betul lah, ini APKO dan juga PBRS serius dengan aspirasi tempatan. Adakah mereka sanggup menolak calon-calon yang payung terjun dari Semenanjung dalam PRN 17 nanti? Atau mereka sendiri akan benarkan Putrajaya menentukan calon dan strategi kampanye? Nah, inilah persoalan-persoalan yang perlu dijawab dengan jelas oleh kepimpinan mereka. Dan yang paling menarik untuk kita bincangkan, adakah ini satu isyarat bahwa gabungan-gabungan politik di Sabah akan mula berubah? Adakah kita akan lihat satu gabungan Sabah First yang benar-benar bebas daripada kawalan pusat? Mungkin satu blok politik baru yang lebih lantang menuntut hak negeri? Ataupun ini hanyalah taktik lama yang diulang-ulang untuk mendapatkan sokongan rakyat sebelum undi dibuang? Penonton semua, saya ingin tahu pendapat kamu pula. Adakah kenyataan bersama APKO dan PBRS ini satu permulaan ke arah pembaharuan politik Sabah yang sebenar? Atau adakah mereka sekadar berlakon semata-mata untuk mengekalkan kuasa mereka dalam PRN yang semakin hampir ini? Patutkah rakyat Sabah berikan peluang lagi kepada parti-parti ini untuk membuktikan mereka benar-benar berani untuk memperjuangkan hak negeri? Dan bagaimana pula dengan parti-parti besar lain macam GRS, Warisan, dan juga Perikatan Nasional yang kini semakin aktif di Sabah? Adakah mereka akan terima pendekatan ini? Ataupun akan ada pertembungan ideologi Sabah First dengan kepentingan nasional yang lebih besar? Coba kamu letakkan atau tuliskan pandangan serta pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Kami ingin dengar sendiri apa yang Anda pikir tentang isu ini. Jangan lupa juga untuk tekan butang like kalau Anda rasa topik ini penting untuk dibahaskan. Subscribe kepada channel ini Currents VMY untuk lebih banyak konten politik tanah air yang kita akan kupas dengan lebih mendalam dan terus terang tanpa berselindung. Baiklah, sampai di sini dahulu perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih karena tetap setia menonton. Ingat, masa depan Sabah ditentukan oleh Anda, bukan oleh retorik politik semata-mata. Oleh itu, sampai jumpa lagi di video yang seterusnya. Salam sejahtera, salam hormat, salam perjuangan. Sekian, terima kasih semua.